tulisan saya, tetapi kerana buku ini sangatlah bagus, setiap cerita kemudian ada kesimpulan. Dan saya sendiri menggunakan buku ini sebagai rujukan dalam berkongsi dalam ceramah bagaimana kisah Nabi SAW yang sebenarnya sentiasa relevan dengan apa jua zaman. Sejarah sentiasa berulang. Konflik rumah tangga tak ada cerita lain, cerita yang sama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya selama lebih kurang hampir 5 tahun jadi perunding cara rumah tangga, ketua unit runding cara. Setiap hari lebih kurang dalam 3, 4, kadang sampai 6 kes sehari. Hari-hari dengar masalah rumah tangga orang. Kadang-kadang tu boleh terlelap. Orang tengah cerita masalah, terlelap. Klien tanya, Ustazah, cerita saya tak menyedihkan ke? Sedih, memang sedih. Minta maaf, terlelap kan? 10 minit. 10 minit. Masya Allah, saya kata, tak. Tapi dia pun nampak kita terlelap kan? Terlalu penat. Tuan-puan kalaulah seminggu setiap hari orang datang cerita masalah, saya kata tuan-puan tutup pintu, kunci rumah. Ya. Penat dengan masalah rumah orang, betul. Rumah tangga orang. Saya nak bagi tahu, bila klien datanglah 1000 klien, ulang-ulang cerita sama, cuma pelakon saja berbeza. Betul. Maksudnya watak saja yang berbeza. Rumah tangga yang bahagia ataupun tidak bahagia, semua ada konflik. Bukan kata yang bahagia 40 tahun, wah, dah 50 tahun, gini-gini. Sama ada bahagia atau tidak, kedua-duanya ada konflik. Yang membezakan adalah bagaimana mereka menguruskan konflik dalam rumah tangga. Sama ada rumah tangga itu berakhir sampailah ke akhir hayat ataupun berakhir dengan perpisahan, kita tak boleh nilaikan bahawa rumah tangga itu bukan bahagia atau tidak. Allahu Akbar. Ada yang berkesudahan juga sampai kematian, tetapi sepanjang dalam rumah tangga itu mereka tidak bahagia. Tetapi rumah tangga Rasul ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kerana kebijaksanaan Rasulullah menguruskan rumah tangga. Di dalam buku yang ketiga ni kan, muslimin muslimat, senang ya kalau ceramah tunjuk buku sebab saya tak perlu cerita, beli buku ya, sila beli dan baca sendiri. Masya Allah. Ada satu kisah Rasulullah SAW. Ketika ini Sayyidatina Aisyah berada di dalam rumah dan diberikan penjelasan yang Aisyah ketika ini dalam keadaan uzur, maksudnya tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi Rasulullah beriktikaf di dalam masjid. Kita tahu rumah isi Nabi kan sekeliling Masjid Nabawi. Apabila Masjid Nabawi dibesarkan, maka rumah Rasulullah berada dalam Masjid Nabawi, iaitu makam Rasulullah, itulah dia bilik Rasulullah. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah itulah makam Rasulullah sekarang. Jadi bila pembesaran berlaku, akhirnya masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Tapi sebelum itu memang hanya di tepi sekitar Masjid Nabawi. Jadi ada ketikanya Nabi memanggil Sayyidatina Aisyah daripada tingkap rumah. Lalu Nabi menghulurkan kepala. Nabi minta untuk disikat. Hadis tentang cerita ini ada dalam buku ni. Saya tengok antara salah satu 3 buku ni. Nabi hulur kepala untuk disikat rambut. Masya Allah. Nabi hulur kepala untuk disikat rambut. Adakah Nabi tak boleh sikat rambut sendiri? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bagaimana Nabi tunjuk contoh, bagaimana sekiranya isteri ni tak pandai nak layan suami. Bukan nak kata Aisyah tak pandai layan Rasulullah. Tidak, Aisyah sangat pandai. Kita kadang-kadang kan ada expectation kita kepada pasangan. Betul tak? Tapi mendam. Mulalah kita ungkit, awak tak faham apa yang saya rasa. Awak tak nampak apa yang saya fikir. Awak macam tu kan. Hari lahir saya, takkan awak tak faham. Saya dah bagi hint dah seminggu saya nak apa. Contoh kan. Muslimin muslimat, kadang-kadang kita ada impian. Apa salahnya kita bagi tahu? Bang, saya suka kalau awak buat saya macam ni. Bang, saya suka sangat. Sebenarnya saya nak sangat awak panggil saya macam ni. Bang, kalau awak balik rumah, awak pujilah rumah bersih. Kalau awak nak tahu, 10 minit sebelum awak balik, rumah bersepah sangat. Tapi sebab nak balik, saya kemas cepat-cepat. Saya seronok kalau awak puji saya. Bang, kalau awak begini-begini, bagi tahu apa yang kita nak daripada suami. Bila Rasul hulurkan kepala, lalu Sayyidatina Aisyah menyikat rambut Rasulullah. Beginilah suami isteri yang penuh dengan kasih sayang, saling sikat menyikat. Siapa pernah sikat rambut suami? Masya Allah, ada yang akan. Dan saya rasa ramai lagi yang tak buat, dah kahwin 20 tahun, 30 tak pernah sikat rambut suami. Dan ramai yang cakap pada saya, Ustazah, baru dengar
Acik baru dengar suami dah tak ada rambut. Dah botak. Macam mana tu Ustazah? Gosok je lah. Kan dah tak ada. Bukan suami saja yang disikat. Suami juga sikat rambut isteri. Ya Allah. Kalau kita tengok contoh-contoh artis romantik, itu romantik. Tidak ada yang lebih romantik melainkan Rasulullah. Kalau kita baca kisah ni, kan? Kisah-kisah daripada riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis daripada sahabat-sahabat Nabi. Time nak minum air kan? Rasulullah tanya, di mana tempat kamu minum tadi? Mungkin Sayyidah Aisyah tunjuklah kat mana. Rasulullah pusing gelas nak minum di tempat yang sama. Kita mungkin terbalik kan? Awak minum mana tadi? Oh sini. Okey, kita pun pusing. Subhanallah. Sama ketika menggigit daging. Rasulullah tanya, di mana kamu gigit tadi wahai? Ya Aish. Nabi panggil panggilan dengan Humairah ya juga. Dalam hadis yang lain menyebutkan ya Aish. Nama Aisyah panggil panggilan pendek ya Aish. Di mana kamu gigit tadi? Nak gigit di tempat yang sama. Subhanallah. Kita kadang nak berkongsi sudu pun susah kan? Tetapi kita kena tahu bagaimana kedua suami isteri ni sangat menjaga kebersihan mulut. Kalau suami merokok, nak kongsi burus gigi, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidatina Aisyah ditanya apa yang Rasul buat dia di rumah, Aisyah banyak cerita. Ibunda kita Sayyidah Aisyah banyak cerita. Antaranya, apabila Rasul masuk saja ke dalam rumah, perkara pertama Rasul buat adalah bersugi. Rasul takkan bercakap dengan isteri melainkan berus gigi dulu. Rasul nak menyenangkan bau mulut, bukan hanya dengan orang luar, tetapi dengan isteri yang dicintai, yang dihormati. Rasulullah jaga bau mulut supaya tidak mengganggu ahli keluarga. Ditanya lagi oleh soalan yang sama oleh sahabat Nabi yang lain. Apa yang Nabi buat di rumah? Rasulullah berkhidmat kepada isteri. Sayyidah Aisyah menggunakan perkataan khidmat. Maksudnya di dalam rumah tangga bukan hanya isteri yang khidmat kepada suami, tapi suami juga khidmat. Rumah tangga adalah ladang pahala buat kedua-duanya, bukan hanya kepada isteri. Dan bila isteri Nabi sakit, Rasulullah yang merawat sendiri. Bukan Rasulullah panggil. Dalam ini semua, dalam buku ni cerita. Sebab itu saya kata, ya Allah, ya Rasulullah, mahal lembutnya mu ya Rasulullah. Perhatinya Rasulullah. Rasulullah tahu apa yang ini suka dan tak suka. Dan pernah satu ketika, satu kisah yang terakhir, berlakulah satu perkara yang membuatkan salah faham di kalangan isteri. Kemudian Rasulullah tahu salah seorang isteri ni kecil hati dengan isteri yang lain. Rasulullah meminta maaf bagi pihak isteri itu. Saya tak ingat kisah tu, tapi panjang juga dalam buku ni. Rasul meminta maaf. Lalu isteri kata, ya Rasulullah, bukan kamu yang salah. Tetapi Rasulullah tetap ingin meminta maaf kepada isteri tersebut. Siapa Rasulullah? Manusia yang terbaik, kekasih Allah, pemimpin, khalifah, subhanallah. Namun bila dengan isteri meletakkan, membuang semua pangkat-pangkat, tetapi benar-benar menjiwai watak seorang suami. Kerana itu Rasulullah boleh menyebutkan, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Maka wahai para wanita sekalian, kalau kita adalah wanita yang baik di luar rumah, sampai kita diberikan amanah, jawatan itu, ini dan sebagainya, kita dihormati, kita dipuji, maka cuba lihat diri kita di rumah. Adakah kita juga seorang wanita yang boleh dipuji? Akhlaknya dengan suami, dengan anak-anak. Seorang wanita yang penuh dengan keprihatinan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemaafan dan sebagainya. Begitu juga lontarkan persoalan ini kepada para lelaki sekalian. Kerana pada diri Rasulullah itulah adanya contoh tauladan yang terbaik. Saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya berkata kepada kita, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah saya, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai Allah dan kamu akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah Rasulullah dalam setiap perkara.
dalam makan, dalam tidur, dalam baring, dalam rehat, dalam bab berhibur, dalam bab hubungan suami isteri, dalam bab mencari rezeki, semuanya sempurna telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sahaja yang tidak tahu kerana kita tidak membaca. Maka carilah buku-buku, hadirlah majlis-majlis ilmu yang mana di sana kita akan mula mengenali susuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.